Hai, bertemu kita lagi dalam slot Ana Sharing pada hari ini. Okey, pada hari ini saya ingin berkongsi tentang risiko untuk mendapat rabun jauh yang tinggi. Risiko yang pertama adalah faktor keturunan ataupun genetik, di mana ibu dan ayah yang ada rabun jauh, kemungkinan risiko untuk anak mendapat rabun jauh juga adalah tinggi. Ataupun ibu atau bapa yang mempunyai rabun jauh, anak juga berkemungkinan untuk mendapat rabun jauh. Tapi ada juga ibu atau ayah yang ada rabun jauh tapi anak tak ada rabun jauh. Itu kita mengikut gaya hidup anak itu sendiri. Tapi ada sesetengah kanak-kanak yang mendapat rabun jauh ketika usia masa muda. Okey, kalau dia dapat rabun pada usia masa muda, power tu akan meningkat mengikut usia. Tapi kena ingat tau, tak semestinya kita akan dapat rabun pada waktu muda je. Ada sesetengah orang yang mendapat rabun pada ketika tua juga. Faktor yang kedua adalah disebabkan seseorang itu banyak menghabiskan waktu di rumah, dan waktu yang dihabiskan adalah dengan melakukan kerja jarak dekat. Kajian telah dilakukan ke 4,000 kanak-kanak di Australia, di mana kanak-kanak yang banyak melakukan aktiviti luar berisiko rendah untuk mendapat rabun jauh. Dan kajian ini juga telah mengatakan kanak-kanak yang berisiko rendah ini banyak melakukan aktiviti fizikal, bukanlah aktiviti melakukan kerja jarak dekat. Faktor yang kedua adalah kerap melihat dengan jarak yang dekat. Okey, jika kita melihat dengan jarak yang dekat, otot-otot mata kita ni dia akan bekerja dengan lebih berbanding jika kita melihat jauh. Dan jika kita kerap melihat dengan jarak yang dekat, mata kita ni akan cepat kering kerana kurangnya kedipan mata. Selain itu, penggunaan gadget juga menyumbang kepada risiko untuk mendapat rabun jauh yang tinggi. Jika kita kerap menggunakan gadget, ia akan mengganggu kualiti tidur kita. Jika ia mengganggu kualiti tidur kita, otot-otot mata kita akan menjadi penat dan akan menyebabkan penglihatan kita ni menjadi kabur. Lebih kerap kita menggunakan gadget, lebih tinggilah risiko untuk kita mendapat rabun jauh itu tinggi. Jadi, apa yang anda boleh lakukan untuk mengelakkan daripada mendapat rabun jauh yang tinggi? Yang pertama, ibu bapa memastikan kanak-kanak yang berumur 2 tahun ke bawah tidak sama sekali menggunakan gadget. Contohnya macam menggunakan handphone, tengok YouTube, kerana pada waktu ini mata kanak-kanak tersebut sedang berkembang dengan pesat. Yang kedua, hadkan penggunaan masa. Mengikut panduan WHO antarabangsa, kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah dibenarkan menggunakan gadget 1 jam sehari sahaja. So, kita kena ajar kanak-kanak ini daripada kecil supaya dia dah terbiasa. Yang ketiga, ibu bapa menggalakkan anak-anak melakukan aktiviti luar. Sebagai contoh, bermain taman, bermain bola ataupun berbasikal. Dari situ, dia akan lupalah akan gadget dan kanak-kanak ni lebih banyak masa dia terluang kepada aktiviti yang bermanfaat, bukan kepada gadget. Yang keempat, jika anak anda memerlukan untuk melakukan kerja jarak dekat dalam masa yang lama, ibu bapa haruslah pastikan anak anda berehat 30 hingga 40 minit waktu bekerja selang-seling dengan aktiviti yang lain. Akhir sekali, jika anak anda sudah terbiasa melakukan kerja jarak dekat, contohnya dia dah selalu main handphone dekat-dekat, dan jika anda perasan ataupun dia mengadu kepada anda bahawa dia sakit kepala ataupun kabur ketika melihat jarak jauh, segeralah bawa anak anda berjumpa dengan pakar optometris ataupun oftalmologi untuk mendapatkan rawatan dan nasihat selanjutnya. Baiklah, ini sahaja perkongsian yang dapat kami kongsikan kepada anda. Diharapkan ia dapat memberikan manfaat kepada anda. Terima kasih kerana menonton sehingga habis dan jangan lupa follow kami untuk lebih informasi. Bye!